Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, anak-anak dirahmati Allah sekalian. Video ni Muallim buat khas untuk pelajar anak-anak soleh kelas 3 sidik. Harap tak ada yang tersalah kelas. Tapi kalau ada yang adik-beradik, abang kakak ke mak ayah nak tengok pun boleh, tak ada masalah. Okey. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita, dan ini adalah kelas pertama kita, kan? Kelas pertama kita secara PDPR ataupun secara online, belajar daripada rumah. Antum kat rumah, Muallim pun kat rumah, kan? Baik. Jadi Muallim nak sebelum kita teruskan belajar ni, kita kenal-kenal dulu. Okey, kita kenal dulu. Mungkin ada di antara kita dah lupa dah nama Muallim, kan? Ataupun ada yang pelajar baru, kan, yang belum kenal lagi Muallim, dan Muallim pun belum kenal lagi pelajar baru tersebut. Pada lama pun kadang-kadang Muallim lupa dah nama. Okey. Okey, yang pertama, nama Muallim Muhammad Bukhari bin Yusof akan mengajar antum di kelas 3 sidik ni bagi mata pelajaran sirah. Kalau ingat lagi, tahun lepas waktu antum tahun 2 sidik, Muallim ajar apa? Muallim ajar subjek akidah, kan? Kena hafal nama-nama Rasul, kena hafal Asmaul Husna dan sebagainya. Okey. Macam mana belajar dengan Muallim tahun lepas? Garang tak? Kan? Semua tak suka, kan, belajar dengan Muallim. Baik. Jadi untuk kelas 3 sidik, Muallim tengok senarai nama ni ada 35 orang. Jadi Muallim akan cuba nak sebut nama ni, dan kalau ada nama yang tak ada Muallim sebut ni, nanti maklum semula. Ataupun nama dia 2 kali ke, okey. Muallim sebut nama baru Muallim ingat muka, kan? Okey. Yang pertama Ahmad Afiq bin Muhammad Rizal, Ahmad Hilmi Zakwan, Akil Ashraf, ni semua pelajar lama ni. Fayyad Izzuddin, Muhammad Aiman Hafi, Muhammad Izdiat Haris, Muhammad Taufik Hafizan, Muhammad Afif Al-Halimi, Muhammad Anik Haras, Muhammad Hadi Zakwan, Muhammad Naufal Naim, lagi Muhammad Rizki, Muhammad Umar Nur Hakim, Muhammad Wais, Muhammad Ziyad Zarif, Wan Amin Solihin, Alisa Sofia, Arifah Huda, Dia Nadira, Hani Ifah, Hawa Nur Batrisya, Nuha Husna Irdina, Nur Insyirah, Nur Kisha Amani, Nur Safia, Nur Sofwa Wajihah, Nurul Dayana, Nur Fadilah, Rinat Al-Faris, Wafa Amani, Wan Nur Damia Nasuha, Wan Nur Jannah, Yumna Az-Zahra, Zarin Az-Zahra, dan Zulaika Abiyah. Okey, ada 35 orang. Siapa yang nama tak ada tu maklum semula. Okey. Harapnya antum semua boleh tengok pembelajaran kita pada hari ini, dan diharap semua 35 orang tu boleh ikut belajar secara online, insya-Allah. Baik. Sebelum terlupa, jadi untuk kelas pertama ni, Muallim nak bagi hadiah. Bagi hadiah pada sesiapa yang tengok video ni sampai habis dan dia kena teka sesuatu. Dan apa hadiah dia? Muallim akan bagi hadiah sebiji lori trailer. Okey, lori trailer, nampak? Okey. Siapa nak tengok video sampai habis dan kena teka sesuatu. Okey. Baik, anak-anak dirahmati Allah sekalian. Kalau tengok
di gambar tu ada gambar buku. Itulah buku yang kita akan guna dalam masa belajar secara online ni. Okey, buku sirah tahun 3. Okey, kita tengok, kita boleh zoom lagi. Okey, ni kita panggil buku Muslih, sirah Muslih. Ada lagi satu yang antum kena belajar, iaitu buku sirah Kafar. Tapi buku sirah Kafar pun kita belum mula lagi sebab ada lagi buku yang belum sampai. Jadi kita guna buku sirah Muslih dulu. Jadi anak-anak dirahmati Allah sekalian, Muallim doakan antum semua dalam keadaan sihat semua. Walaupun sakit boleh juga tengok video kan. Okey, sambil makan ke, jangan sambil tengok TV sudah. Okey. Okey, baik. Kita tengok dulu apa yang kita akan belajar daripada buku ni. Okey. Insya-Allah kita tengok bahagian isi kandungan, bahagian isi kandungan. Insya-Allah kita akan masuk ke pelajaran yang pertama, iaitu tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah ni ini antara tugas yang wajib dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja Rasulullah, tapi nabi-nabi dan rasul yang terdahulu. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Adam dan sebagainya. Okey. Kalau kita tengok dalam pelajaran satu ni ada 5 unit. Okey, unit yang pertama tentang peristiwa di Gua Hira. Mungkin anak-anak semua dah pernah dengar kan peristiwa di Gua Hira. Nanti kalau dah pernah dengar, kita ulang kaji supaya ingatan kita kepada Rasulullah terus kekal insya-Allah. Unit 2 kita akan tengok tentang bertemu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni siapa? Kita akan tengok nanti. Yang ketiga kita akan tengok tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Rasulullah berdakwah? Apa cabaran yang akan dihadapi oleh Rasulullah dalam menyampaikan dakwah. Unit 4, kecekalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Dalam berdakwah mesti ada cabaran, dan macam mana Rasulullah berhadapan dengan cabaran dan Rasulullah bersabar dengan cabaran tersebut. Dan yang terakhir unit 5, penyiksaan terhadap umat Islam. Umat Islam diseksa kerana pada waktu itu umat Islam adalah golongan yang sedikit. Okey. Jadi insya-Allah kita akan belajar satu persatu, dan Muallim harap antum boleh beri perhatian, boleh rujuk buku masing-masing, boleh pegang pensil. Ada apa-apa perkara penting yang boleh kita catat kat buku tu, boleh catat, boleh tanda, boleh garis, boleh highlight. Okey. Dan kalau ada apa tak faham, boleh tulis di bahagian komen, tanya terus. Okey. Seterusnya kita tengok, kita masuk Okey, semula kita tengok. Okey. Jadi sebelum kita mula, kita baca doa dulu. Okey, supaya Allah mudahkan urusan kita belajar ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey. Baik. Yang pertama kita akan tengok tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan kita nak belajar tentang dakwah Rasulullah ni? Apa yang kita akan dapat? Yang pertama, menyatakan peristiwa yang berlaku di Gua Hira. Kita nak tahu apa berlaku di Gua Hira. Apa sebenarnya yang berlaku? Selama ni kita dengar jauh-jauh. Ini kita akan tengok secara elok-elok. Okey. Dan perkara-perkara lain tu kita akan pergi satu persatu. Okey. Baik. Boleh anak-anak semua boleh buka muka surat 2. Surat 2, kalau ada pensil boleh pegang pensil. Okey. Muka surat 2. Okey, maknanya dah besar kan. Okey. Insya-Allah. Okey. Kita tengok unit 1, peristiwa di Gua Hira. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri di Gua Hira. Gua Hira terletak berhampiran dengan kota Mekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermunajat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut kat sini Rasulullah mengasingkan diri. Maknanya Rasulullah pergi ke tempat yang tak ada orang. Rasulullah pergi ke Gua Hira. Gua adalah tempat orang yang
tak ramai orang ataupun tak ada orang lalu, kadang-kadang aja. Dan Gua Hira ni terletak dekat dengan kota Mekah. Nabi Muhammad SAW bermunajat, mencari hidayah dan berzikir kepada Allah. Pada suatu hari, malaikat Jibril alaihissalam telah datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Pada ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun. Malaikat Jibril datang membawa wahyu yang pertama. Sewaktu Rasulullah usia 40 tahun, Rasulullah berada di Gua Hira. Malaikat Jibril alaihissalam bertemu Rasulullah pada waktu Rasulullah berusia 40 tahun. 40 tahun ni muda ke tua? Kan? Tua lah, kira dah lebih daripada usia muda. Macam Ali umur dah 31. Rasulullah pada waktu tu pada usia 40 tahun. 40 tahun, malaikat Jibril dengan perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu yang pertama. Wahyu ni adalah sesuatu yang diturunkan daripada Allah kepada Rasul. Okey. Macam kita wahyu adalah Al-Quran. Pada nabi-nabi yang terdahulu pun ada wahyu juga, tapi dalam bentuk-bentuk yang lain. Okey, kita tengok bila peristiwa ni berlaku. Peristiwa ini berlaku pada 17 Ramadan bersamaan 6 Ogos 610 Masih. Berlaku pada bulan Ramadan. Ini pendapat yang kuat. Ada juga pendapat lain kata pada malam Al-Qadar dan sebagainya, pada 10 malam terakhir Ramadan. Banyak pendapat. Jadi untuk dalam buku ni kita akan belajar tentang yang mana Al-Quran itu, wahyu yang pertama itu turun pada 17 Ramadan. Okey. Itu kita tengok gambar bawah tu kan. Itu gambar Gua Hira. Gua Hira ni dia kecil je. Biasa kita tengok dalam cerita-cerita kan, gua ni gua besar tak. Gua Hira ni kecil je. Dan nak masuk ke Gua Hira ni, kalau siapa yang pernah pergi ke Mekah atau Madinah, di sana dia bukit-bukit dia ataupun gua-gua dia berbatu. Kalau di Malaysia ni bukit, gunung tu banyak tanah kan, pokok hijau, lepas tu ada tanah. Kat sana banyak berbatu. Okey, anak-anak dirahmati Allah sekalian, kita tersambung pada muka surat yang ketiga. Okey, kita zoom sikit. Okey. Okey, tengok atas tu Okey. Malaikat Jibril meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut Iqra. Iqra. Siapa ada pensel boleh isi baris. Iqra, alif baris bawah, qaf mati, ra baris atas. Ataupun alif tu tak isi baris tak apa. Nanti kita tahulah dia baca dengan Iqra, yang bermaksud bacalah. Iqra, bacalah. Baginda menjawab, aku tidak tahu membaca. Malaikat Jibril meminta Rasulullah menyebut Iqra. Rasulullah kata apa? Aku tak tahu membaca. Rasulullah ni sifat dia ummi, buta huruf, tak pandai membaca. Memang dikenali Muhammad ni sebagai seorang yang buta huruf. Sebab tu ada hikmah dia. Kenapa wahyu Allah ni diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jawab, aku tidak tahu membaca. Malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian melepaskannya sambil berkata, Iqra. Lagi sekali, Iqra. Rasulullah jawab lagi, aku tak tahu membaca. Jibril suruh lagi, Iqra. Rasulullah jawab lagi, aku tidak tahu membaca. Selama berapa kali? 3 kali. Lalu malaikat Jibril mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Alaq daripada ayat 1 hingga 5. Jadi surah Al-Alaq ini adalah wahyu yang pertama. Ayat 1 hingga 5 adalah wahyu yang mula-mula yang diturunkan, ataupun surah ayat Al-Quran yang mula-mula diturunkan
oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan malaikat Jibril kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Okey, kita tengok boleh pindah sikit muka. Okey. Tengok surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita tengok maksud dia. Apa penting sangat maksud ni? Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Dia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi ayat ni para ahli ulama mengatakan bahawa pentingnya kepada kita, asas untuk kita menuntut ilmu adalah dengan iqra, dengan membaca. Kalau kita nak jadi pandai, nak jadi anak yang baik, pelajar yang baik, kita kena rajin membaca. Bacalah apa sahaja yang boleh memberi manfaat kepada kita. Yang paling utama, kena pandai dulu membaca Al-Quran. Mahirkan kita semua untuk pandai membaca Al-Quran, kerana Al-Quran itulah yang boleh membantu menyelamatkan kita di akhirat nanti. Baca Al-Quran. Kalau boleh cuti sekolah tak sekolah ni kan, paling-paling kurang sehari sekali mesti buka Quran. Siapa yang baca Nurul Quran ataupun Iqra, baca Nurul Quran ataupun Iqra. Siapa yang dah baca Quran, buka Quran baca. Paling kurang sekali. Lagi bagus 2 kali sehari. Lepas solat subuh baca sekali. Tak payah banyak pun, 1 muka ataupun 2 muka. Lepas solat maghrib baca lagi sekali. Masya-Allah, banyak ganjaran pahala yang Allah kurniakan kepada orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi membaca itu menjadikan kita orang yang pandai. Seperti mana yang berlaku kepada Rasulullah. Mula-mula yang Allah ajarkan kepada Rasulullah adalah Iqra. Bacalah. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Nampak? Allah kata yang mengajarkan manusia melalui pena dan tulisan. Dia mengajarkan manusia apa yang kita tidak tahu. Dalam Al-Quran tu, kalau kita baca, kita tengok maksud dia, kita tengok dia punya ibrah, kita tengok asbabun nuzul, sebab dia turun, rupanya banyak sangat ilmu yang ada dalam Al-Quran. Nak dengan tak nak je kita nak belajar. Jadi anak-anak jangan tinggal walaupun sehari daripada membaca Al-Quran. Tiap-tiap hari kena baca Quran. Tiap-tiap hari kena baca Quran. Kalau malas sangat pun, bacalah 1 ayat. Kalau malas sangat pun, ambil wuduk, pegang Quran, peluk Quran. Paling kurang kita jangan jauh daripada Quran. Kerana Quran inilah yang boleh menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Jadi anak-anak dirahmati Allah sekalian, okey, itu peristiwa yang berlaku di Gua Hira. Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril kita dah belajar tahun lepas kan. Apa tugas Malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril ni menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi. Dan yang terakhir adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat bila muallif sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kena buat apa? Kena sama-sama selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang kedekut. Okey. Seterusnya kita tengok pada muka surat 4. InsyaAllah muka surat yang terakhir pada hari ini. Kita pindah lagi. Okey. Pada muka surat 4, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan. Takut, ialah ada makhluk suara ajar dia, peluk dia. Kalau kita pun takut kan, kita kat rumah kan, tutup lampu semua pun takut. Ni pula dengar bunyi takut kan. Jadi Rasulullah takut, bimbang, hilang arah, sehingga terketar-ketar. Pulang ke rumah, Nabi Muhammad SAW meminta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Siapa Sayyidatina Khadijah ni? Isteri pertama Rasulullah. Menyelimutkannya. Takut, sejuk.
Kan? Apabila fikiran Nabi tenang, baginda menceritakan peristiwa yang berlaku di Gua Hira kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha memberi nasihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, Allah tidak akan menyusahkan kamu. Kamu adalah seorang yang berbudi pekerti, mulia dan mempunyai sifat amanah. Rasulullah ni, Nabi Muhammad ni daripada kecil dah dikenali di negeri Mekah dengan akhlak sikap yang baik sehingga dia digelar Al-Amin, orang yang boleh dipercayai. Itu antara sebab Sayyidah Khadijah memilih Rasulullah sebagai suami. Dan kalau kita tengok sikap Sayyidatina Khadijah bila suami dia Rasulullah tu balik dalam keadaan takut, dia menenangkan suami dia. Bukan dia kata apa, itulah pergi lagi duduk kat gua. Dia marah tak, tapi dia balik, dia tenangkan Rasulullah, dia selimutkan Rasulullah, dia bagi nasihat, dia bagi kata-kata semangat. Kita pun sama. Kalau adik kita balik main kat luar, balik-balik menangis, kan, kotor, ataupun apa-apalah, kalau kita dah besar adik kan, kita jangan marah, tenangkan dia kan, bagi dia semangat, bagi dia nasihat. Ni adik dah menangis, kita marah lagi kan. Ini sikap yang kita boleh ambil, kan. Baik, anak-anak dirahmati Allah sekalian. Jadi peristiwa yang berlaku di Gua Hira itu adalah peristiwa yang sangat penting dalam penyebaran agama Islam. Bermula daripada situlah tersebarnya Islam sehingga ke hari ini. Bermula pada situlah kita yang lahir pun lahir dalam keadaan Islam. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, kita dapat sama-sama menghayati kesan-kesan dakwah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan seterusnya kita akan tengok pada pelajaran yang akan datang. Okey, anak-anak dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, untuk topik yang pertama kita dah tengok tentang peristiwa di Gua Hira. Okey, peristiwa di Gua Hira. Kita tengok gambar tu, itu gambaran di kota Mekah. Kaabah dah ada di keliling berdekatan dengan Kaabah tu sebenarnya ada patung-patung, ada berhala, patung-patung yang disembah oleh orang-orang jahiliah, orang-orang jahil. Nanti kita akan tengok apa lagi peristiwa-peristiwa yang akan datang. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan masuk pada muka surat 5, unit 2 yang bertajuk Bertemu Waraqah bin Naufal. InsyaAllah jangan lupa terus mengikuti video-video yang disediakan oleh muallim-muallimah. Mudah-mudahan kita terus dapat belajar walaupun kita tidak dapat hadir ke sekolah, insyaAllah. Baik, muallim rasa cukup setakat tu. Tapi seperti yang muallim janjikan, ada sedikit peraduan. Muallim nak bagi hadiah ni. Okey, hadiah ni muallim akan bagi pada siapa yang dapat meneka dengan tepat. Nak teka apa? Okey, senang je. Muallim akan bagi satu benda, kamu teka ada berapa banyak benda tu dan tulis di bahagian komen. Tulis bahagian komen. Siapa yang tepat dan siapa yang terawal meneka dengan betul, muallim akan beri pada dia lah, dia dah yang menang. Okey, jadi apa yang nak teka ni dia. Okey, ini ada satu bakul, nampak tak? Okey, muallim besarkan sikit. Okey, muallim besarkan sikit, nampak? Ada apa? Ada bola pingpong. Okey, ada bola pingpong. Okey, ada bola pingpong. Jadi Maina, kamu teka ada berapa biji dalam bola pingpong dalam bakul ni. Okey, ada berapa biji? Ada berapa biji bola pingpong dalam bakul ni, dan siapa yang menjawab dengan tepat dan cepat dia akan mendapat satu hadiah lori trailer. Okey. Okey, ini anak dirahmati Allah sekalian.
Mualim rasa cukup setakat tu. Kita jumpa, dan pemenang ni Mualim akan umum pada minggu depan insya-Allah. Mualim akan umum pada minggu depan. Jadi jangan lupa tengok video dulu sampai habis. Tulis nama kat bawah. Lepas tu teka bola pingpong ada berapa, tulis nama. Contoh nama apa? Rizki 30 biji contoh. Kalau Rizki okey, nanti Mak akan tengok, kita akan tengok siapa yang akan dapat lori ni insya-Allah. Okey. Jadi Mak rasa cukup setakat tu. Kita jumpa pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi kita di samping kita duduk di rumah tu, Mak harap kita sama-sama doa, berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Allah angkat wabak pandemik COVID-19 ni daripada muka bumi ni, supaya kita dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Kita dapat pergi masjid ke surau dengan ramai-ramai dan sebagainya. InsyaAllah sama-sama kita doa, dan sama-samalah kita doa sesama kita. Maksudnya doakan kamu sihat, diberi fikiran, akal fikiran yang cerdas, boleh belajar walaupun secara online, dan kamu doakan juga muallim-muallimah sihat untuk terus mengajar, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan insya-Allah. Jadi akhir sekali, duduk di rumah dalam keadaan yang baik. Jangan lupa bantu mak ayah, jangan susahkan mak ayah, senangkan mak ayah insya-Allah. Cukup sekat tu, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-An. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Minta maaf kalau ada segala kekurangan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Macam mana lagu tu? Terima kasih Muallim. Baca sendiri Okey. Bye bye.